Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi topik perbincangan hari ini atau ulasan saya hari ini adalah satu kenyataan Najib, ya, berhubung dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana Najib berkata Tun tidak relevan. Dan kebetulannya hari ini saya terbaca dalam media Tun ada membuat komen apabila ditanya berhubung kenyataan itu, ya, jadi Tun ada buat komen. Jadi itu komen Tun lah. Tapi saya nak ulas kenyataan Najib Tun tidak relevan. Ya, itu topik dia. Jadi sebagai ulasan awal sepintas lalu, ya, apabila Najib bercakap, ya, saya lupa, ya, dia beri kenyataan ke jawab reporter ke apa ke, itu saya tak kisah. Saya rasa mungkin dalam apa orang kata convention BN kot, ya. Jadi Najib kata Tun tidak relevan, dan menurut Najib ini adalah berdasarkan keputusan PRN Johor, ya, keputusan PRN Johor, saudara-saudari, di mana tempat di mana Tun berkempen tu, ya, calon dia hilang deposit. Ya, jadi di situ Najib dari situ Najib buat kesimpulan bahawa Tun tidak relevan. Ya. Baik. Sebelum saya memberi penjelasan terperinci mengapa alasan Najib untuk mengatakan bahawasanya tempat Tun berkempen tu calon dia tidak dapat kekalkan deposit, oleh itu Tun tidak relevan, mengapa ianya dangkal dan menunjukkan Najib adalah bapa propaganda kluster mahkamah dan Barisan Nasional. Sebelum itu saya nak ulas, memang Tun tidak relevan. Bahkan semua tidak relevan. Ya, Tun tidak relevan, Ismail Sabri tidak relevan, Muhyiddin tidak relevan, ya, Zahid tidak relevan, Tengku Razali tidak relevan, ya. Baru tadi saya pergi minum kopi di kedai mamak, tukang buat kopi tak relevan, tukang buat roti canai tak relevan, bapa putar alam Amerika Syarikat, presiden sebelum ini Donald Trump, ya, tipu sana sini, dia tak relevan, ya, semua tak relevan. Ya, Rusia nak cuba tawan Ukraine, Presiden Putin pun hari itu ada ura-ura, dia beri kenyataan saya tak relevan, siapa saya kalau banding dengan Najib, ya. Aku dengar Presiden US pun bersetuju. Siapa kami siapa? Di Malaysia ada bosku, ya. Saya yakin di negara-negara ASEAN pun, saya rasa ramai pemimpin dunia pun, ASEAN pun akan setuju, ya. Xi Jinping China pun barangkali rasa diri dia ni, martabat dia ni jauh lebih rendah dari Najib. Sebab Najib, dia boleh buka mulut, tipu sepanjang hari dan jadi bosku. Itulah ahli politik terhebat, ya. Menimbulkan persepsi, bermain persepsi palsu, mempengaruhi rakyat, putar otak mereka, skru mereka, sampai semua rakyat jadi macam zombie bosku, ya. Tapi itu kumpulan pentaksub dia lah, pentaksub dia. Yang tak nak jadi pentaksub, buat event, bayar, korang hadir, ini hadir, itu hadir, terus jadi pentaksub. Sebab makan vitamin D, duit, ya. Jadi memang satu dunia, semua tak relevan. Sebab di Malaysia ada satu pemimpin, kehebatan politik dia ni, pentaksub dia ni,
Dia boleh tukar jadi zombie yang memuja benda yang terlarang lah, tapi memuja dengan tipu, lepas tu tipu lagi, bersalah kata tak bersalah. Ya. Satu dunia tahu dia melakukan kesalahan, dia kata tak bersalah. Mahkamah belum buat keputusan akhir, dia kata dia mangsa konspirasi, sekaligus menghina mahkamah. Sebab dia bosku, dia bos. Ya. Dia yang relevan. Semua orang lain sampah. Saya sampah. Semua sampah. Ya, sebab Malaysia ada bosku. Ya. Yang kuat menipu. Termasuk menipu kononnya disebabkan calon di tempat Tun berkempen kalah, hilang deposit, maka Tun tidak relevan. Sebenarnya Tun bukannya berkempen dalam erti kata sebenar. Kalau kita lihat PRN Johor, Tun turun sekali dua aja dan beri ucapan. Dia bukan berkempen turun sana sini, pergi rumah ke rumah, tak ada. Tak ada. Dia cuma datang sebagai tetamu, beri ucapan, ada gerakan dia sikit pada tempat di mana dia pergi, itu sahaja. Dia terlibat, bukan terlibat secara aktif dalam kempen. Di situ dah menipu. Atau barangkali Najib tidak tahu, sebab Najib bos. Banyak benda dia tidak tahu. Dia bukannya dia tahap tinggi. Tun siapa? Najib ni bos. Ya, mungkin barangkali orang-orang Najib, ya, atau pentaksub dia, atau orang-orang upahan dia, ataupun lebih tepat lagi lah, baruah-baruah dia mungkin tidak beritahu dia, ya, bahawa sebenarnya Tun bukannya berkempen secara meluas. Dia turun, dia beri ucapan, buat perkara dua, tu je. Ya. Pada masa tu pun Tun bukannya sihat sepenuhnya. Ya. Jadi di situ pun sudah menipu. Lagi satu, Najib sebenarnya adalah tunjang kepada kempen Barisan Nasional di Johor. Tunjang, ya. Dia menjadi tunjang kempen Barisan Nasional dalam pada barisan Najib dikatakan mempunyai pengaruh bosku yang luas. Dia pergi ke satu flat, dia perkumpul orang-orang mereka, tipu rakyat. Oh, ini semua penyokong yang datang entah dari mana. Ada yang berbayar, ada muka saya kenal, bukannya orang Johor, ya. Tapi dalam video nak tunjuk meriah, meriah sana, meriah sini. Dia pergi ke Tokong tanpa dijemput, sampai Presiden Persatuan Tokong itu buat kenyataan media, dia kata menyesal Najib datang tanpa dijemput. Dan dia datang bukannya keramaian di situ adalah untuk menjemput Najib. Keramaian di situ memang ada upacara keagamaan Cina. Dan Najib datang tanpa dijemput. Ada unsur politik di sana. Dia tak puas hati. Ya, sebab Najib nak tunjuk dalam gambar, nak tunjuk dalam video, meriah, orang sorak dia. Tapi keputusan pilihan raya negeri Johor, Najib lupa. Dia ketuai, dia jadi kepala, dia jadi poster boy. Ya, walaupun tak bertanding, tapi dia jadi muka utama Barisan Nasional di Johor. Dia mengetuai kempen Barisan Nasional di Johor. Ya. Tapi prestasi Barisan Nasional kalau banding dengan PRU 14 menurun dari perolehan undi. Maknanya Najib sebenarnya yang makin tak relevan. Dengan prestasi yang Barisan Nasional dapat di PRU 14, Barisan Nasional kalah pilihan raya. Kini prestasi lebih buruk. Mungkin ada orang tanya, kalau Regi kata lebih buruk, macam mana boleh menang? Boleh menang sebab hampir 50% tak keluar mengundi. Maknanya lebih 75% pengundi berdaftar tidak memilih BN. Sebab itu boleh menang. Dan ini bermakna hampir separuh pengundi berdaftar sebenarnya tidak suka BN, dah muak dengan BN, dah muak dengan PH, dah muak dengan perikatan. Ini adalah saham sebenar parti alternatif. Cuma mereka tidak lihat satu formula lagi oleh parti-parti alternatif, maka mereka tidak keluar mengundi. Bukannya Tun tak relevan. Pilihan raya itu membuktikan Najib makin ditolak rakyat. Ya.
Najib lupa di PRN Johor dulu, Sabah dulu, masa Syafiq Abdal mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad di dalam kempen dia, warisan menunjukkan peningkatan. Ya. Jadi inilah Najib. Ya. Dia fikir dia hebat, dia spin, dia guna keputusan Johor yang sebenarnya keputusan yang tidak menurut mandat sebenar rakyat untuk mempengaruhi makcik-makcik, pakcik-pakcik di kampung. Oh, ini bukti Mahathir sudah tidak relevan. Jika alternatif memaparkan satu formula baru yang meyakinkan rakyat bahawa jika alternatif ini dipilih, maka kerajaan tidak akan tumbang, pengkhianatan tidak akan berlaku lagi. Dan disebabkan itu, jika terlalu ramai keluar mengundi pada PRU 15, dalam situasi itu Najib akan hangus terbakar. Dalam situasi itu baru Najib akan lihat siapa relevan, siapa tak relevan. Jadi Najib tidak menceritakan penuh kepada rakyat. Dia menceritakan separuh, sekaligus menjadikan cerita dia spin, dan kemudian dia gunakannya untuk serang Tun. Mengapa Najib nak ratib nama Tun? Bukankah ini menunjukkan Najib takut pada Tun? Bukankah ini menunjukkan Najib sedar bahawa segala perbincangan yang sedang berlaku sekarang, andai kata pilihan raya umum tidak diadakan awal, jika ia menjurus kepada satu formula alternatif yang besar yang meyakinkan rakyat, Najib akan hangus. Ya? Jadi itulah Najib. Ya? Donald Trump pun kalah. Donald Trump yang terkenal dengan penipuan dia, hari ini cakap ini, besok cakap itu, pun kalah. Because Najib is boss. Ya? Dia ialah paling relevan. Ya? So inilah ulasan saya berkenaan dengan kenyataan Najib. Ya? Kononnya dia ni tak relevan, itu tak relevan. Najib lah paling relevan. Dan jika Najib berjaya membawa Barisan Nasional kembali berkuasa, orang yang paling relevan dalam negara ni, yang mengatasi Najib, akan jadi Rosmah. Ya. Kemudian bolehlah tanya peniaga-peniaga, pembuat beg tangan mana boleh cadangkan projek lah, nak buka kilang buat beg tangan. Ya. Ni semua dia peminat. Ya. Kilang nak buat jam tangan mewah, dia peminat. Ya. So itu sahajalah pencerahan saya. Okey. Saya rasa saya boleh luangkan masa 5 minit untuk menjawab soalan, untuk kita bersama-sama raikan betapa hebatnya manusia bernama Najib ini. Sampai tak ada orang yang relevan, Najib ni yang relevan. Betul. Ya, Presiden Rusia Putin, saya dengar mengaku, dia kata siapa saya? Di Malaysia ada bosku. Ya. Ura-ura lah. Ya. Cuba tanya Najib, betul tak? Ya. Jadi ada soalan tak? Mohdaris Ruby, Najib cakap rakyat tak bayar 1 sen pun 1MDB. Sokongan kerajaan bertanggungjawab bayar balik 3 bilion. Ini kami dah jelaskan, kami dah kantoikan Najib secara terbuka, malah di parlimen Najib sudah dikantoikan secara terbuka sampai dia gagap, dia tak boleh nak jawab, dan dia terpaksa lengahkan jawapan bertulis dia, ya, kepada speaker, kerana dia tidak tahu nak menjawab. Kalau dia menjawab, mesti jawapan bodoh, dan ini akan mempengaruhi keputusan PRN Johor. Jadi dia takut, jadi dia tak jawab. Memang sah guna duit rakyat untuk bayar balik hutang YMDB. Sah, 100% sah. Anda dengan saya sehingga 2039 akan bantu bayar hutang yang disebabkan oleh Najib, yang kini memudaratkan negara, ekonomi negara, kewangan negara, disebabkan kegagalan pentadbiran Najib. Ya. Kalau nak dengar cerita Najib, semuanya putar alam. Ya.
oh ini ada blogger dia ke, siapa ke, dia ke, oh ini penggubahan wang haram bukannya curi. Tengok alasan yang dia beri. Dia pada jangkaan saya lah, mungkin Najib fikir anda semua ni bodoh lembu, ya. Tapi bos kan, maklumlah bos. Bos dia hebat. Memang tepi bos kita semua bodoh sebab dia bos, ya. Ahmad Imran, sokong mana-mana parti jika tidak amalkan rasuah kecuali UMNO BN. Basariah, rakyat gadai diri untuk selamat Najib, tak sedar diri jadi hamba bayar hutang dia. Itu satu kenyataan yang cukup tepat, ya. Malang sungguh Malaysia ada pemimpin yang bernama Najib Muhammad Farid Abdul Jalil. Muhammad Farid, anda silap. Negara kita untung sebab ada orang boleh jadi bos dengan menipu rakyat. Spin sana, spin sini, dia boleh jadi bos. Itu adalah satu pencapaian yang cukup hebat. Tun pun tak ada kebolehan sebegitu, ya. Tun tak ada kebolehan sebegitu. Jadi betul lah Najib kata Tun tak relevan, sebab Tun tak ada kebolehan nak menipu dan terus jadi bos, gelar diri dia bos, ya. Okey. Muhammad Fadzil Abdul Rahman, orang ada duit semua jadi, tak ada duit yang pandai nampak bodoh. Betul. Jadi itu sahajalah live saya, ya. Jadi kesimpulannya, negara kita ada satu tokoh yang hebat, cukup hebat. Nama dia Najib Razak, ya. Dia buka mulut, kelentong, spin, fitnah pun ada, ya. Kemudian dia sembuh api kat orang lain. Ini dia ni tak relevan, dia tu tak relevan, ya. Hebat orang ni, tipu jadi bos, ya. Masa jadi PM ada jabatan khas di pejabat dia untuk bini dia. Hebat ni orang ni, ya. So itu sahaja live saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa, ya. Jangan lupa rujuk bahagian tajuk, saya akan letak link yang berkaitan, dan tolonglah sertai saluran Telegram saya, link saya akan letakkan, kerana di situ saya buat banyak pemberitahuan. Ada satu komen baru ni, okey, sehingga kita Rizal Kis, bangsawan kayangan dewa. Memang dia ni bagaikan orang kayangan. Hebat Najib ni, hebat. Mesej saya kepada Najib, can I advise you something? Saya rasa strategi anda akan gagal, ya, pada PRU 15. Can I advise you something, ya? Okay. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.